Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4, bab 4, kemunculan tamadun Islam dan perkembangannya di Mekah. Di bawah tajuk kecilnya, kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum dilantik menjadi Rasul dan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum dilantik menjadi Rasul ataupun riwayat hidup Nabi ataupun latar belakang Nabi ataupun biodata Nabi. Semua ni sama aja cara jawapannya. Kalau kita buat biodata, dia akan ada susunan nama ayah, tarikh lahir, nama mak, pekerjaan dan lain-lain. Jadi di dalam riwayat hidup Nabi ataupun latar belakang Nabi ataupun kehidupan Nabi ni, cikgu susun dalam bentuk biodata supaya senang pelajar-pelajar nak ingat. Ingatlah, dalam biodata mula-mula sekali kena ada apa? Kena ada nama. Jadi Nabi, nama penuhnya ialah Muhammad bin Abdullah, di mana Muhammad bermaksud terpuji. Dalam biodata yang kedua ada apa? Ada bangsa ataupun keturunan. Nabi berbangsa Quraisy ataupun keturunan Qusay bin Kilab. Ingat, Quraisy tu mai daripada nama siapa? Nama Qusay bin Kilab. Yang ketiga, dalam biodata ada tarikh lahir. Betul ke dalam biodata ada tarikh lahir? Ya, ada tarikh lahir. Tarikh lahir Nabi Muhammad SAW adalah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. 12 Rabiul apa? Rabiul Awal tahun Gajah. Ya, ingat sampai situ pun dah cukup. Ataupun bersamaan dengan 20 April 570 Masihi. Dalam biodata yang keempat ada nama ayah. Nama ayah Nabi apa? Abdullah bin Abdul Muttalib. Bapa Nabi meninggal ketika masih dalam kandungan. Selain ada nama ayah, ada nama apa ni? Ada nama ibu. Nama ibu Nabi adalah Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab ni meninggal ketika baginda berusia 6 tahun. Selain nama ibu, ada nama ibu susuan. Nama ibu susuan Nabi adalah Halimatus Sa'diyah. Kemudiannya nama datuk Nabi adalah Abdul Muttalib. Nabi dipelihara oleh datuknya selepas ibunya meninggal dunia. Selepas nama datuk, nama bapa saudara. Bapa saudara Nabi bernama Abu Talib. Nabi dipelihara oleh bapa saudaranya setelah datuk meninggal dunia. Kemudiannya dalam biodata juga ada pekerjaan. Nabi ada apa pekerjaan sebelum menjadi Nabi dan Rasul? Ada 2 pekerjaan, iaitu mengembala kambing milik Abu Talib dan juga berniaga. Nabi bermula berniaga sejak berusia 12 tahun lagi. Kemudiannya waktu umur 20 tahun, Nabi mula berniaga secara keseorangan ataupun dengan rakan. Nabi juga pernah menyertai rombongan perniagaan Abu Talib ke Syam dan menjalankan perniagaan milik Khadijah bersama Maisarah. Dalam biodata juga ada nama isteri. Nama isteri Nabi adalah Khadijah binti Khuwailid, di mana Nabi berkahwin pada usia 25 tahun. Umur Nabi menjadi Nabi dan Rasul adalah 40 tahun. Dan surah pada wahyu pertama adalah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang diturunkan di Gua Hira. Untuk latar belakang ataupun riwayat hidup Nabi, cikgu minta ingat 6 perkara pun dah cukup dah. Yang pertama, dalam biodata kena ingat ada nama. Yang kedua, ada keturunan. Yang ketiga, ada tarikh lahir. Yang keempat, nama ayah, nama ibu, dan last sekali nama ibu susuan. Ingat 6 perkara pun dah sangat cukup. Betul ke dalam biodata semua ada perkara-perkara tersebut? Ya, ada. Dalam biodata ada apa? Ada nama, ada keturunan, ada tarikh lahir, ada nama ayah, nama ibu. Kalau nak ingat yang lain boleh dah. Tambah ibu susuan boleh. Nak ingat apa lagi? Ambil pekerjaan. Ya, pekerjaan boleh. Ambil nama isteri pun boleh. Yang penting kena ingat apa? Ingat sekurang-kurangnya 6 perkara. Okey, seterusnya kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kepribadian Nabi yang wajib kita ingat ada 4 perkara, iaitu amanah, siddiq, fatonah dengan tabligh. Di sini cikgu tambah lagi 3 perkara, iaitu penyayang, ketua keluarga yang patut dicontohi, dan tabah dan sabar. Jadi semua ada apa yang cikgu nak pelajar-pelajar semua ingat. Ada 7 kepribadian Nabi ataupun sifat Nabi. Dia punya formula, anak sidik yang patah kaki takkan balik. Anak sidik yang patah kaki tu takkan apa? Takkan balik. Ya, jadi nak balik macam mana kalau dah patah kaki?
Tengok pernah dengan formula. Anak merujuk pada amanah, persamaan pada huruf A di depan. Sidik merujuk pada sidik juga. Yang merujuk pada penyayang. Penyayang berasal dari perkataan sayang. Sayang ni daripada perkataan apa? Yang. Patah merujuk pada fatonah, persamaan pada huruf AH di belakang. Patah, fatonah. Kaki merujuk pada ketua, persamaan pada huruf K di depan. Takkan merujuk pada tabah, persamaan pada huruf TA di depan. Dan balik merujuk pada tabligh, iaitu persamaan pada sebutan ligh di belakang. Jadi apa formula untuk kepribadian Nabi Muhammad SAW? Anak sidik yang patah kaki takkan balik. Anak merujuk pada amanah. Sidik merujuk pada sidik juga, iaitu bercakap benar. Yang merujuk pada penyayang. Patah merujuk pada fatonah, iaitu bijaksana. Kaki merujuk pada ketua keluarga yang patut dicontohi. Takkan merujuk pada tabah dan sabar. Balik merujuk pada tabligh. Jadi apa formula untuk kepribadian Nabi Muhammad SAW? Anak sidik yang patah kaki takkan balik. Okey, kita tengok satu persatu. Anak merujuk pada amanah. Amanah ni merujuk kepada amat dipercayai, di mana Khadijah menyerahkan modal yang besar kepada Nabi Muhammad untuk berniaga. Disebabkan sangat mempercayai Nabi kerana sifat amanahnya, jadi Khadijah bagi modal yang besar kecil, modal yang sangat besar untuk Nabi berniaga. Jadi amanah sangat dipercayai. Sidik iaitu bercakap benar. Nabi digelar Al-Amin kerana tidak pernah bercakap bohong. Apa maksud Al-Amin? Tidak pernah bercakap bohong. Segala perkataan dan perbuatan baginda sentiasa dipercayai. Ini diakui oleh orang Arab Quraisy semasa berdakwah. Ingatlah sidik ialah bercakap benar. Nabi digelar apa? Digelar sebagai Al-Amin kerana tidak pernah berbohong. Segala percakapan dan perbuatannya sentiasa dipercayai dan diakui sendiri oleh Arab Quraisy. Yang ketiga adalah penyayang. Nabi menyayangi orang tua dan kanak-kanak. Ini dibuktikan semasa proses pembukaan semula kota Mekah. Nabi memaafkan terhadap orang Arab Quraisy yang menyerah diri. Semua orang Arab Quraisy yang menyerah diri, Nabi maafkan. Jadi Nabi ni bersifat apa? Bersifat amat penyayang. Okey, seterusnya fatonah, iaitu bijaksana. Nabi bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Contohnya menyelesaikan masalah tentang peletakan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Ataupun contoh lain, memeterai perjanjian Hudaybiyah walaupun dianggap berat sebelah dan membuka semula kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Last sekali, Nabi juga merangka piagam Madinah untuk menubuhkan kerajaan Islam Madinah dan menyatukan ummah. Nabi juga mengatur strategi perang ataupun strategi penyebaran Islam. Untuk fatonah bijaksana ni, paling penting ingat tentang peletakan Hajarul Aswad. Ya, Nabi menyelesaikan persengketaan tentang peletakan Hajarul Aswad di tempat asalnya kembali. Okey, kemudiannya ketua keluarga yang patut dicontohi. Kenapa patut dicontohi? Kerana kepimpinan serta sifat pengasih dan timbang rasanya. Contohnya dalam keluarga Nabi buat apa dengan isteri dia? Nabi membantu isterinya memasak, membersih rumah, melayan anak-anak dan menampal baju yang koyak. Manakala dengan anak-anak pula, anak-anak diberi pendidikan agama secukupnya dan menjadikan diri baginda teladan kepada anak-anak. Okey, seterusnya tabah dan sabar. Apa bukti Nabi ini tabah? Nabi mendaki Bukit Nur untuk ke Gua Hira bagi beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sangat tabah sehingga dia sanggup mendaki Bukit Nur tu seorang-seorang. Untuk ke mana? Ke Gua Hira bagi beribadat kepada Allah. Dan apa bukti Nabi juga adalah sabar. Nabi sabar dalam berjuang ataupun mempertahankan agama Islam. Dan last sekali adalah tabligh, iaitu menyampaikan. Tugas Nabi menyampaikan apa? Menyampaikan ajaran Islam. Dengan cara apa? Dengan cara menyebarkan Islam dengan bersungguh-sungguh walaupun menghadapi pelbagai rintangan. Ingat tabligh ni apa? Tabligh ni menyampaikan. Nabi menyampaikan apa? Menyampaikan ajaran Islam. Nabi menyebarkan Islam dengan bersungguh-sungguh walaupun menghadapi pelbagai rintangan. Jadi apa formula untuk kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Formulanya, anak sidik yang patah kaki takkan balik. Anak tu apa? Amanah. Sidik tu adalah sidik
yang penyayang, patah tu Fatonah, kaki tu adalah ketua keluarga yang patut dicontohi, takkan tu adalah tabah, balik tu adalah tabligh, iaitu menyampaikan. Okey, seterusnya kita lihat analisis kerapan bab 4 untuk kertas 2 adalah SPM 2010 sampai 2020 ulangan yang baru-baru ni. Warna oranye tu adalah SPM sebenar, warna kelabu bawah tu adalah SPM ulangan. Tengok warna oranye dulu. 2010 naik essay, 2011 tak ada, 2012 naik struktur, 2013 naik struktur, 14 tak ada, 15 tak ada, 16 tak ada, 17 naik essay, 18 naik essay, 19 tak ada, 2020 ya berkemungkinan akan naik struktur. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk di dalam bab 4 tingkatan 4 ini. Okey, kita tengok SPM ulangan. 14 ulangan tak naik, 15 ulangan naik essay, 16 ulangan naik struktur, 17 ulangan tak naik, 18 ulangan tak naik, 19 ulangan naik struktur, 2020 ulangan yang baru-baru ni pun tak naik. Bagi pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 ni, tengok yang warna oranye tu. Cikgu ulang dia punya trend ah. Naik tak naik, naik tak naik, tak naik tak naik, naik tak naik. 2020 ya berkemungkinan sangat besar akan naik. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk di dalam bab 4 tingkatan 4 ini. Kerana apa? Kerana akan naik satu soalan struktur dalam SPM pada Januari 2021 ini. Okey, analisis kekerapan tajuk yang kita belajar tadi. Tajuk apa yang kita belajar tadi? Riwayat hidup Nabi Muhammad dan juga kepribadian Nabi. Setakat lah ni baru 2 kali je ditanya, iaitu 2010 dengan 2018. Dan ini dah 2020. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat juga untuk tajuk ni, iaitu riwayat hidup Nabi dengan kepribadian Nabi. Hafal semua benda berkaitan riwayat dengan kepribadian Nabi. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 244. Baiklah, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya, apakah 2 pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Ya, ada 2 pekerjaan. Mengembala kami dengan berniaga. Jadi tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 roman, 2 roman tak? Ada. Jika ada nak jawab macam mana? Jawab terus ya. Jadi 1 roman tulis terus. Mengembala kambing milik Abu Talib dan menjalankan perniagaan milik Khadijah bersama Maisarah. Okey, soalan B ditanya, jelaskan sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yang patut dicontohi. Apakah anda soalan? Sifat terpuji Nabi. Ada formula dah untuk sifat terpuji Nabi? Ada. Apa formulanya? Anak sidik yang patah kaki takkan balik. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 roman tak? 1 roman, 2 roman tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Pandainya. Okey, ambil balik pembuka dekat soalan. Sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yang patut dicontohi ialah amanah, iaitu amat dipercayai sehingga Khadijah menyerahkan modal yang besar kepada baginda untuk berniaga. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, sidik, iaitu bercakap benar. Nabi digelar alamin oleh orang Arab Quraisy kerana tidak pernah berbohong. Segala perkataan dan perbuatan baginda sentiasa dipercayai dan diakui sendiri oleh Arab Quraisy semasa berdakwah. Ada lagi tak sifat lain? Ada lagi, ingat balik formula. Anak sidik yang tu merujuk pada penyayang kepada orang tua dan kanak-kanak. Buktinya Nabi memaafkan orang Arab Quraisy yang menyerah diri dalam proses pembukaan semula kota Mekah. Patah merujuk pada Fatonah, iaitu bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Contohnya Nabi menyelesaikan persekitaran dalam peletakan Hajarul Aswad di tempat asalnya kembali. Kaki merujuk pada ketua keluarga yang patut dicontohi. Nabi menolong isteri, memasak, menampak pakaian. Nabi memberikan pendidikan agama secukupnya kepada anak-anak Nabi. Takkan merujuk pada tabah. Nabi tabah untuk mendaki Gua Nur sehingga sampai ke Gua Hira bagi beribadat kepada Allah. Dan last sekali, balik merujuk pada menyampaikan. Nabi menyampaikan ajaran Islam dengan cara menyebarkan Islam dengan bersungguh-sungguh walaupun mendapat pelbagai rintangan. Okey, soalan C ditanya, apakah cabaran yang dihadapi oleh masyarakat kini dalam mengekalkan sifat-sifat terpuji ataupun amalan-amalan mulia? Apakah anda soalan? Cabaran. Okey, tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 roman, 2 roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil pembuka soalan. Cabaran yang dihadapi oleh masyarakat kini dalam mengekalkan sifat-sifat terpuji ataupun amalan-amalan mulia ialah kurang penghayatan agama ataupun nilai moral disebabkan oleh mementingkan material. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, pengaruh media massa yang kurang.
menekankan rancangan berbentuk keilmuan. Lepas kedua, ketiga, peranan keluarga yang semakin terhakis dalam mendidik generasi muda, mementingkan akhlak. Last sekali, keempat, sikap masyarakat yang lebih mementingkan individu yang berkerjaya, hebat dari bersifat mulia. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan esei. Markahnya 668. Baiklah, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya, ceritakan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW sebelum baginda dilantik menjadi Rasul. Apakah anda soalan? Riwayat hidup Nabi. Ingatlah, riwayat hidup Nabi adalah sama dengan biodata Nabi. Dalam biodata, mesti ada apa? Ada nama, ada keturunan, ada tarikh lahir, ada nama ayah, ada nama ibu. Dan sekali ada, kalau Nabi ada nama satu lagi, nama apa? Nama ibu susuan. Okey, jadi ambil balik pembuka soalan. Riwayat hidup Nabi Muhammad SAW sebelum baginda dilantik menjadi Rasul ialah Nabi bernama Muhammad bin Abdullah titik. Lepas titik, penanda wacana cikgu ajar selalu guna apa? Guna number. Kedua, guna number nah. Jadi kedua, koma, Nabi Muhammad bermaksud terpuji. Lepas kedua, ketiga, baginda berketurunan Husay bin Kilab, iaitu kaum Quraisy. Lepas ketiga, keempat, Nabi dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kelima, ayah baginda bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan meninggal ketika Nabi masih dalam kandungan. Keenam, ibu Nabi pula bernama Aminah binti Wahab dan meninggal ketika baginda berusia 6 tahun. Okey, seterusnya soalan B. Nabi Muhammad SAW terkenal dengan kepribadian yang mulia. Buktikan. Apakah anda soalan? Kepribadian Nabi. Ada formula tak kepribadian Nabi? Ada. Apa formulanya? Anak sidik yang patah kaki takkan balik. Okey, untuk menjawab soalan esei seperti biasa, wajib ada pembuka. Jadi ambil pembuka soalan. Nabi Muhammad SAW terkenal dengan kepribadian yang mulia ialah amanah, iaitu amat dipercayai. Hal ini menyebabkan Khadijah menyerahkan modal yang besar kepada baginda untuk berniaga. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Guna number. Kedua, sidik, iaitu bercakap benar sehingga baginda digelar Al-Amin kerana tidak pernah berbohong. Hal ini kerana segala perkataan dan perbuatan baginda sentiasa dipercayai dan diakui sendiri oleh Arab Quraisy semasa berdakwah. Lepas kedua, ketiga, bersikap penyayang terhadap orang tua dan kanak-kanak. Contohnya semasa pembukaan semula kota Mekah, Nabi memaafkan terhadap orang Arab Quraisy yang menyerah diri. Ya, ada lagi tak? Ada lagi 4. Ingat balik formula. Anak sidik yang patah. Patah tu apa? Fatonah, iaitu bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Contohnya masalah peletakan Hajarul Aswad. Kaki tu apa? Ketua keluarga yang patut dicontohi. Nabi sentiasa membantu isterinya dalam memasak, menampal pakaian. Nabi memberikan pendidikan agama secukupnya kepada anak-anak Nabi. Takkan merujuk pada tabah. Nabi mendaki Gua Nur seorang diri untuk beribadat kepada Allah di Gua Hira. Balik itu merujuk pada tabligh, iaitu menyampaikan ajaran Islam. Nabi menyebarkan ajaran Islam dengan bersungguh-sungguh walaupun menghadapi pelbagai rintangan. Okey, last sekali soalan C. Bagaimanakah pengembangan sifat kepribadian Nabi Muhammad SAW boleh membantu pembentukan masyarakat Malaysia yang aman dan harmoni? Apakah anda soalan? Pengembangan sifat kepribadian Nabi Muhammad SAW boleh membantu pembentukan masyarakat Malaysia yang aman dan harmoni. Ya, sifat kepribadian Nabi. Ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Anak sidik yang patah kaki takkan balik. Okey, ambil balik pembuka soalan. Pengembangan sifat kepribadian Nabi Muhammad SAW boleh membantu pembentukan masyarakat Malaysia yang aman dan harmoni ialah amanah dalam pekerjaan. Contohnya, pemimpin yang beramanah tidak akan menerima rasuah. Hal ini menyebabkan pemimpin yang akan sangat dipercayai oleh rakyat. Kesannya negara menjadi aman dipimpin oleh pemimpin yang adil dan jujur dalam menjalankan tugas. Macam mana nak mulakan isi yang kedua? Guna number. Jadi kedua, sidik, iaitu berkata benar dengan ibu bapa. Contohnya tidak pernah bercakap bohong. Hal ini menyebabkan segala perkataan dan perbuatan sentiasa dipercayai oleh ibu bapa. Kesannya semakin bertambah, disayangi oleh ibu bapa dan keluarga menjadi bahagia. Okey, hanya sekadar itu saja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Permintaan cikgu yang terakhir, minta likes dan juga tengok cikgu punya page Facebook yang terbaru, iaitu page Formula Sejarah dalam Facebook. Nanti cikgu tunjuk dekat bahagian description di bawah. Okey, hanya sekadar itu sahaja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.